Okey, okey, Jai, dengar suara? Semua dengar suaranya? Dengar. Okey, alhamdulillah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Allahumma arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi alhamdulillah, segala pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana memberikan kita kesihatan dan juga nikmat keimanan untuk kita bersama sekali lagi pada malam Rabu lah, pada kelas Kaziz malam Rabu, alhamdulillah. Jadi kita dah masuk ke hadis ke-26 pada malam Rabu ni. Jadi seperti biasa sebelum kita mulakan kelas, kita akan bacakan doa bersamalah. Doa yang biasa kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Okey, so seperti biasa sebelum kita mulakan kelas, kita bacakan doa tu bersama, iaitu kita minta Allah untuk memberikan kita 3 perkara penting dalam kehidupan kita. Yang pertama sekali, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ilmu yang bermanfaat. Setiap pertemuan kita ni, ini adalah masa sebenarnya untuk kita nak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana ini adalah antara majlis zikir. Majlis zikir itu adalah majlis di mana kita bertemu bersatu untuk nak mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadilah inilah masanya malaikat akan bersama kita dan mengaminkan doa-doa kita. Jadi kita minta Allah untuk memberikan kita ilmu yang bermanfaat, wa rizqan tayyiba, dan rezeki yang halal, dan yang ketiga wa amalan mutaqabbala. Tentunya kita nak minta Allah untuk nak menerimalah segala amalan kita. Amin ya rabbal alamin. Okey, jadi alhamdulillah kita dah masuk hadis ke-26. Sekali lagi kalau let's say tak dengar suara ataupun tak nampak slides, just bilanglah, just boleh unmute, beritahulah insya-Allah. Okey, jadi hadis pada malam ni, hadis ke-26, anjuran melakukan amal kebaikan, ataupun kita akan cover mengenai amalan sedekah juga. Dia ada kaitan lah dengan pertemuan kita yang sebelum ni insya-Allah. Jadi hadis dia berbunyi, okey, dekat skrin, kalau let's say nak baca bersama pun boleh. Yang penting Hafiz baca dulu dan you boleh baca sendirilah dekat rumah tu dengan tengok skrin. Okey, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah kulla yawmin tatlu'u fihi syamsu ta'dilu baina ithnaini sadaqah wa tu'inu ar-rajula fi dabatihi fatahmiluhu 'alayha aw tarfa'u lahu 'alayha mata'ahu sadaqah wal kalimatu at-tayyibatu sadaqah wa bikulli khutwatin tamshiha ila as-salati sadaqah wa tumitul adha 'anit tariqi sadaqah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Okey, yang bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiap-tiap anggota daripada manusia memerlukan sedekah atasnya pada tiap-tiap hari yang terbit padanya matahari. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila kamu mendamaikan antara dua orang manusia, ia dikira sebagai sedekah. Apabila kamu membantu seorang lelaki berada di atas haiwannya atau bantu angkat barangnya adalah dikira sebagai sedekah. Kalimah yang baik adalah sedekah, dan setiap langkah yang engkau jadikan untuk menunaikan salat juga sebagai sedekah. Dan membuang sampah daripada jalan juga dikira sebagai sedekah. Ini adalah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
Okey, jadi hadis ni adalah hadis riwayat Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, kitab As-Suluh. Maksudnya Imam Bukhari ni dia ada buku nama dia namakan buku dia buku sahih lah, Sahih Bukhari. Sahih Bukhari ni dia ada banyak jilid. Jadi antara dia punya antara jilid yang dinamakan adalah kitab As-Suluh, bab apa ataupun chapter apa, bab Fadl al-Islah bainan nas. Fadl ni adalah keutamaan memperbaiki antara manusia. Maksudnya kalau let's say ada pertelingkahan ataupun perbalahan yang berlaku antara dua orang ni, kita jadi orang tengah. Itu dimaksudkan dengan al-Islah bainan nas. Okey, dan hadis ni adalah hadis riwayat Muslim dalam kitab sahih kitab Az-Zakah bab bayan anna isma. Okey, so dia dalam Bukhari pun ada hadis ni, dalam Muslim pun ada kitab apa. Okey, kejap mak dengan ayah punya Afi mute kan kejap Okey. Okey. So dalam Bukhari dia letak dalam bab Fadl al-Islah bainan nas, yang dalam Muslim pula dia letak dalam bab Az-Zakah. Maksudnya apa? Dalam hadis ni Imam Bukhari dan juga anak muridnya Imam Muslim dia letak dalam kategori yang berbeza. Imam Bukhari dia meletakkan dalam bab As-Suluh, iaitu dalam satu bab di mana ada manusia dia menjadi orang tengah dalam perbalahan antara dua pihak. Manakala Imam Muslim pula dia meletakkan hadis ni dalam bab zakat. Pasal nanti dia ada kena-mena dengan sedekah dan sebagainya. Okey, jadi hadis ni diriwayatkan daripada Abu Hurairah. Nama penuhnya ialah Abdul Rahman bin Sakhr. Okey, kita pernah go through juga mengenai Abu Hurairah ni. Dia adalah salah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dia adalah antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Seperti mana last session kita ada go through juga definisi sahabat yang didefinisikan jumhur ataupun consensus of ulama. Dia mengatakan sahabat-sahabat ni adalah mereka yang bertemu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman kepadanya dan mati dalam keadaan beriman. Okey, jadi antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah ni. Dia meninggal dunia ketika berumur 78 tahun. Masya-Allah. Jadi kenapa dalam banyak sahabat Abu Hurairah ni paling banyak meriwayatkan hadis? Pasal kita nak kena faham, dia dalam banyak sahabat yang meriwayatkan hadis tak lebih daripada 200 orang. Tak lebih daripada 200 lebih orang. Seperti mana kita lihat sebelum kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat dah ramai dah, ada sampai 12,000, 14,000 dan sebagainya, tapi yang meriwayatkan tak ramai. Jadi kenapa Abu Hurairah ni dia adalah salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis? Okey, kerana yang pertama sekali dia banyak melazimi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kerana sahabat-sahabat yang lain banyak yang pergi bekerja dan sebagainya, tapi Abu Hurairah banyak melazimi kelas-kelas Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga atas doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ke atas Abu Hurairah ni, yang di mana Nabi doakan dia lah untuk senang menghafal hadis. Okey, jadi dalam hadis ni, kalau kita lihat balik dalam matan dia, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Abu Hurairah ni dia cakap kullu salama. Okey, kullu salamah dalam bahasa Arab istilahnya salamah, tapi ulama dia mendefinisikan makna salamah ni sebenarnya sendi ataupun anggota ataupun tubuh. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, dia mengatakan apa? Tiap-tiap sendi ataupun dalam bahasa Inggeris digunakan joints lah. Setiap joints daripada manusia ni sebenarnya memerlukan sedekah. Di mana kita lihat scientifically kalau kita do some reading about kita punya joints yang Allah berikan kepada kita ni, dia sebenarnya banyak ratusan sendi-sendi yang ada, dan di mana kita lihat Allah berikan sendi-sendi setiap joints yang kita ada ni secara percuma. Pada masa yang sama Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan setiap sendi yang kita ada ni sebenarnya semuanya memerlukan sedekah.
Masya-Allah. Semua memerlukan sedekah atasnya pada tiap-tiap hari yang terbit padanya matahari. Maksudnya setiap harilah. Okey, tapi sebelum kita kita go into details, kita just stop dekat sini dulu. Okey, so pertama sekali kita cuba fikir sejenak atas nikmat Allah yang dikurniakan kepada kita. Jadi setiap sebelum kita mulakan kelas kita cakap alhamdulillah kerana kenikmatan yang Allah berikan kepada kita kan. Jadi antara nikmat yang Allah berikan kepada kita sebenarnya kita punya sulama. Sulama ni kita punya anggota, kita punya tubuh badan ataupun kita punya joints yang Allah berikan kepada kita, sebenarnya itu merupakan satu nikmat kepada kita. Okey, jadi Nabi khususkan sulama ataupun anggota dekat sini, dia menunjukkan atas sebenarnya kita kadang-kala kita terlupa atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehinggalah kita dah terhilang nikmat tersebut. Okey, cuba bayangkan. Apabila Allah masih berikan kita kesihatan, bilakah waktu terakhir di mana kita appreciate pemberian Allah kepada kita? Dengan kita punya lutut, dengan kita punya pinggang, dengan kita punya apa-apalah tubuh badan yang Allah berikan kepada kita, kita masih boleh angkat anak kita yang kecil ni, boleh mendukung mereka, boleh pergi beli pasar, boleh bersenam dan sebagainya, boleh membantu sama Islam. Bila last kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di mana selalunya selepas kita dah membaca hadis ni, dia memberikan kita keinsafan di mana walaupun kita penat lelah ataupun sebagai seorang ayah ataupun sesiapalah, kadang-kadang sekarang ibu pun bekerja dan sebagainya kan. Apabila kita penat balik kerja nak melayani anak-anak kita kecil, anak-anak kita yang kecil ataupun ada dekat sini yang ada cucu dan sebagainya. Bila part kita nak melayani cucu, kita rasa penat dan sebagainya. Tapi bila part kita fikir balik atas nikmat Allah berikan kepada kita, di mana Allah masih berikan kita kesihatan, bagaimana kita gunakan kesihatan tu dengan baik. Tu dia. Bagaimana Allah berikan kita kesihatan yang Allah berikan kepada kita tu, sehinggalah satu hari kenikmatan yang Allah berikan kita tu ditarik balik. Apa-apa pun lah. Contohnya, kalau let's say orang bodybuilder yang kuat, angkat weight dan sebagainya. Tapi apabila Allah tarik satu nikmat dia ataupun joints yang sekecil-kecilnya sebagai ataupun contohnya slip disc. Slip disc iaitu orang sakit pinggang kan, sakit belakang, dia dah boleh bedridden. Padahal dia gagah, orang kuat ni angkat besi dan sebagainya, tapi Allah setakat uji dia dengan nikmat slip disc. Tu dah tak boleh angkat dah. Masya-Allah. Okey, jadi bagaimana cara untuk kita nak bersyukur atas nikmat Allah ni dengan joints ataupun dengan sendi yang Allah berikan kepada kita ni, dengan kita melakukan sedekah. Itu yang apa yang Nabi katakan. Nabi katakan kullu sulama minan nasi alaihi sedekah. Kita nak kena sedekah atas kesyukuran kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, selalunya kita abaikan apabila masih sihat. Bila part kita dah ditarik nikmat tu baru kita sedar atas nikmat yang Allah berikan kepada kita tu. Okey, pada tiap-tiap hari yang terbit padanya matahari. Kullu yaumin tatlu'u fihi syamsu. Okey. Dalam dalam hadis ni ada juga ulama yang mengatakan kita hari-hari nak kena sedekah, dan pada masa yang sama kenapa Nabi menggunakan perkataan tatlu'u fihi syams, terbit padanya matahari, adalah dengan kita menunaikan solat apa? Solat duha. Solat duha. Inilah antara cara Nabi menunjukkan kesyukuran ke atas Allah Subhanahu Wa Taala dengan melakukan solat duha. Di mana kalau kita masih sihat sekarang, mungkin kita tak terfikirlah atas nikmat Allah berikan kepada kita dengan nikmat solat. Solat tu pun sebenarnya boleh jadi satu nikmat kepada kita. Okay, kita cuba tanya orang yang dah sakit lutut, dah sakit utut, sakit apalah sebagainya. Kadang-kadang bila part dia nak sujud dia tu pun dia rasa tu adalah satu nikmat yang dah diambil, dah diangkat daripada mereka. Kenapa? Lutut dia sakit, dah susah nak sujud dan sebagainya. Tapi
inilah apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan Nabi menunjukkan kesyukuran dia terhadap Allah dengan melakukan solat duha. Okey, mungkin antara daripada kita tak terbiasakan dirilah ataupun abaikan sunnah yang diajarkan oleh Nabi ni. Mungkin mula pada hari ini insya-Allah kita bolehlah pelan-pelan pelan-pelan cuba biasakan diri dan sebagainya. Okey, dengan melakukan solat duha. Di mana Abu Hurairah, sahabat yang meriwayatkan hadis ni, dia mengatakan ausini khalili, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihatkan dia untuk tidak tinggalkan 3 sunnah. Apakah sunnahnya? Yang pertama sekali untuk puasa Senin Khamis. Yang kedua adalah solat duha, yang ketiga adalah solat witir. Okey, so Abu Hurairah kata selepas dia diberikan nasihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak meninggalkan 3 sunnah ni. So every time Senin Khamis dia puasa. Every time duha je dia solat. Every time witir sebelum dia nak tidur je dia solat 1 rakaat ataupun 3 rakaat dan sebagainya. Okey, so ni adalah the practices of Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga sahabat-sahabat. Okay. Jadi bilakah masa untuk kita nak solat duha? Okay, dia roughly apabila dah terbitnya matahari. Okay, tunggu 10-15 minit selepas tu, itu dah mulanya lah solat duha. Kita boleh tunaikan 2 rakaat, tak ada masalah. Ataupun ada juga sahabat buat 4 rakaat dan sebagainya. Jadi 2 rakaat dah mencukupi. Okay, itu adalah satu sunnah yang tidak dilupakan oleh Abu Hurairah ni. Okay, so tu yang perenggan pertama. Jadi sahabat menanyakan, okey, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, engkau berlaku adil antara 2 orang yang berbalah ataupun bermusuhan ataupun ada ada salah faham antara satu sama lain dan sebagainya, adalah menjadi sedekah. Jadi maksudnya kalaulah engkau tak mampu untuk nak melakukan sedemikian, dia ada banyak cara yang Nabi ajarkan kepada kita. Antara cara yang lain adalah untuk kita berlaku adil antara 2 pihak. Ataupun engkau mendamaikan antara 2 orang manusia. Jangan jadi batu api. Okay, Islam ajar kita untuk nak buat yang baik-baik. Lagi-lagi antara adik-beradik, antara ahli keluarga, antara silaturahim ataupun itu banyak ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun dalam ajaran Islam, untuk kita nak menjaga silaturahim, untuk menjadi adil atau menjadi orang tengah atau nak mendamaikan antara 2 pihak dan sebagainya. Kerana hati manusia ni dia berbolak-balik kadang-kadang. Kadang-kadang hati kita senang rasa cemburu, senang rasa tak senang dengan orang. Kadang-kadang kita rasa macam ni peluang untuk aku nak jadi batu api dan sebagainya. Tidak. Itu bukan apa yang diajarkan. Malah apa yang diajarkan dalam Islam adalah untuk kita nak mendamaikan antara 2 pihak apabila mereka ada salah faham dan sebagainya. Okey, itu pun sedekah. Itu pun sedekah. Okey, engkau membantu seorang lelaki yang berangkat ataupun seseorang lelaki yang naik tunggangan dia pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kan, naik kuda ke, naik keldai ke, naik unta ke kan. Jadi kita bantu orang untuk nak menaik kenderaannya tu pun sedekah, ataupun kita menolong mengangkat baginya barang-barangnya ke atas kenderaannya pun menjadi sedekah. Sahabat naik camel ke, naik keldai ke, orang angkatkan, kasihkan kepadanya pun sedekah. Sama juga pada zaman kita sekarang ni. Contohnya kalau kita naik kenderaan ke, kita nampak apa kita boleh tolong pada orang tu, kita tolong angkatkan dan sebagainya, tu pun menjadi sedekah. Okey, jadi selain daripada tu, perkataan yang baik itu pun sedekah. Maksudnya Islam dia mengajarkan kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-Islamu, Islam ni dia sebenarnya dengan Islam orang Islam yang lain, dia selamat daripada lidah dan pertelingkahan antara orang Islam yang lain. Maksudnya lidah kita jaga, tak menganiaya orang, tak mensakitkan hati orang, dan juga perbuatan kita jaga supaya tak menzalimi orang dan sebagainya. Okey, itu pun apa yang diajarkan oleh Islam. Engkau langkah berjalan menuju solat itu pun sedekah, ataupun kita berusaha untuk nak solat, untuk nak menuju ke satu kawasan atau lokasi untuk solat tu pun sedekah. Engkau membuang bahaya dari jalan juga menjadi sedekah, masya-Allah. Ini adalah luasnya sedekah. Nanti kita akan go through details lagi insya-Allah. Okey, so apakah isi penting yang kita faham daripada hadis ni?
Okey, apa yang kita letak dekat sini ni, melakukan kebaikan, berlaku adil dan menolong sesama saudara, ucapan yang baik, membuang bahaya di jalan, langkah ke masjid, itu semua termasuk dalam sedekah. Sebenarnya sedekah dia tak terhad dalam wang je, wang ringgit je. Tak semestinya kita sedekah je kita kita nak kena kasih duit dan sebagainya. Tak. It's more than that sebenarnya. Seperti mana hadis yang sebelum ni yang kita belajar, kita ada belajar juga mengenai luasnya kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, di mana di mana sahabat menanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dhahaba ahlud duthur bil ujur, orang-orang muhajir daripada Mekah yang tinggalkan harta bendanya daripada Mekah, dia hijrah ke Madinah. Maka mereka nampak orang-orang di Madinah dia punya bisnes masih ada, rumah, harta dia semua masih ada dan sebagainya. Jadi dia tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang kaya ni mereka semua dapat sedekah, dapat berlumba-lumba untuk nak mendapatkan pahala dengan menderma dan sebagainya. Pada masa yang sama, diorang pun solat macam mana kita solat, diorang puasa macam mana kita puasa. Okey, dan diorang dapat sedekah lagi. Kita pula macam mana ya Rasulullah? Kita dah tinggalkan kita punya harta benda, dah tak ada duit nak sedekah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Ini hadis ke-25 yang kita pernah kita go through last week. Nabi cakap apa? Awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun? Tidakkah Allah telah memberikan kamu peluang untuk nak bersedekah juga? Di mana itu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna bi kulli tasbihatin sadaqah, dengan setiap tasbih yang kita ucapkan ataupun kita lakukan sedekah, setiap takbir sedekah, setiap tahmid, setiap pujian kita kembalikan kepada Allah tu sedekah, setiap tahlil ucapan la ilaha illallah tu sedekah, amar bil ma'ruf wa nahi anil munkar itu semua adalah sedekah, kita suruh orang untuk membuat baik itu semua sedekah, wa nahi anil munkar sedekah, kita larang orang untuk nak melakukan kemungkaran itu pun sedekah, wa fi bud'i ahadikum sedekah, sehingga kan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sehingga kan kita ada hubungan intim bersama pasangan kita itu pun sedekah. Masya-Allah. Ini adalah apa orang kata, ini adalah kecantikan iman, di mana pada waktu itu sahabat pun bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fihi ajr. Wahai Rasulullah, sehingga kan kita adakan hubungan intim bersama pasangan kita pun dapat ganjaran. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ara'aitum law wada'aha fi haram akana alaihi wizrun. Nabi mengatakan, tidakkah kalau kita menggunakan syahwat kita kepada yang haram, kepada luar daripada yang halal, maka dia menjadi haram. Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajr. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu pasal bila kita lepaskan kepada yang halal maka kita akan dapat ganjarannya, masya-Allah. Jadi sehingga kan kita ada hubungan intim bersama isteri kita pun sedekah, masya-Allah. Hubungan intim dia lebih daripada tu. Contohnya kita puji memuji antara hubungan antara satu sama lain, kita berlaku berlemah lembut, bersopan antara satu sama lain, itu pun sedekah, masya-Allah. Okey, jadi itu begitu luaslah ajaran Islam yang mengajarkan kita untuk sedekah. Dia bukan berbentuk wang ringgit saja, manakala dia lebih daripada itu. Kita diajarkan untuk menjadi khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang memberi manfaat kepada yang lain. Selagi mana kita boleh memberi manfaat kepada yang lain, maka itu pun sedekah, masya-Allah. Okey, jadi antara huraian hadis 26 ni mendamaikan antara dua orang ataupun dua golongan. Okey, kita dianjurkan untuk menjadi orang tengah, untuk nak mendamaikan, bukan untuk menjadi batu api untuk memusuhkan. Okey, ini sangat dituntut dalam Islam. Okey, ada banyak sangat ayat yang menyuruh kita untuk nak berdamai ataupun untuk nak menjadi orang tengah untuk perdamaian. Okey, antaranya adalah dalam surah An-Nisa ayat 1014, di mana Allah mengatakan la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa may yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Okey, kita boleh rujuk kepada Al-Quran.
Di mana Allah mengatakan tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka kecuali bisikan-bisikan orang yang menyuruh bersedekah atau berbuat baik atau mendamaikan di antara manusia. Dan sesiapa yang berbuat demikian dengan maksud mencari keridaan Allah, tentulah kami akan memberi kepadanya pahala yang amat besar. Masya Allah. Kita dituntut untuk menjadi orang tengah apabila berlakunya perbalahan. Dalam surah Al-Anfal ayat ke-1. Yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minun. In kuntum mu'minin, sorry. Maksudnya, mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu terserah bagi Allah dan bagi Rasulnya untuk menentukan pembahagiaannya. Oleh itu, bertakwalah kamu kepada Allah dan perbaikilah keadaan perhubungan di antara kamu, serta taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika betul kamu orang-orang yang beriman. Masya Allah. Ini yang kedua dalam surah Al-Anfal. Kebanyakan surah ni mengenai harta perang. Kerana seperti mana kita tahu, kerana harta pun kadang-kala berlakulah perbalahan, ketidakpuasan hati dan sebagainya, bergaduh kerana harta dunia dan sebagainya. Jadi Allah ingatkan kita dalam Al-Quran, wa aslihu dzata bainikum. Maka Allah mengatakan, perbaikilah keadaan perhubungan di antara kamu. Kita tak mau jadi batu api, tak mau nak jadi orang yang memusuhkan ataupun memisahkan, maka kita sebaik-baiknya menjadi orang tengah yang mendamaikan. Dan bertakwalah, itu pun keyword dia, bertakwalah. Bertakwalah maksudnya be conscious of Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap perbuatan yang kita lakukan tak melupa. Kita akan disoal oleh Allah nanti. Kita akan bertemu kepada Allah. Mungkin dekat dunia ni kita dapat lepas, dapat lari, tapi apabila kita bertemu Allah di akhirat nanti, semua perilaku kita ataupun apa yang kita lakukan tu akan dipersoalkanlah. Walau mithqala dharrah, walaupun sekecil an atom's length of amalan, walau sekecil dharrah. Dalam surah Al-Hujurat ayat ke-10, Allah mengatakan, innal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Di mana Allah mengatakan, sebenarnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Maka damaikanlah di antara dua saudara kamu yang bertelingkah itu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat. Itu yang apa kita nak. Kita nak rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagaimana cara untuk kita nak dirahmati oleh Allah? Kita merahmati yang lain. Sebaiknya kita menyenangkan urusan orang lain. Sebaiknya kita mendamaikan antara permusuhan yang kita lihat. Bukan kita menjadi antara asbab ataupun penyebab berlakunya perbalahan tu. Wa'iyadzubillah. Jadi di sini cuma nak kongsikan, sebenarnya mungkin ada yang kita pernah baca, ada yang baru pernah dengar mengenai perkara ni. Sebenarnya dia ada ataupun kita pernah dengar lah, orang kata tipu sunat. Tapi tipu sunat tu sebenarnya apa? Kita nak kena faham lah maksud bohong yang dibenarkan syarak. Pertama sekali kita nak kena faham, Nabi SAW dia sangat membenci perbuatan berbohong ni. Orang yang membohong ni, Nabi benci perbuatan tu. Itu nak kena faham lah. Dia ada hadis tadi yang lain di mana Nabi mengatakan kita mula berbohong, maka dia akan membawa kepada perbohongan yang lain dan sebagainya kan. Maka tu pertama kita kena faham, bohong tu memang sebenarnya benda yang tak bagus lah. Cuma di sini apa yang dimaksudkan bohong yang dibenarkan syarak, kita bacakan bersama. Hadis ni diriwayatkan dari Ummu Kalthum binti Uqbah. Beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal kadzdzab alladhi yuslihu bainan nas fayanmi khairan aw yaqulu khairan." Bukan seorang pendusta ataupun pembohong, iaitu orang yang berbohong untuk mendamaikan antara sesama manusia, dia menumbuhkan kebaikan atau mengatakan kebaikan. Itu yang pertama. Maksudnya kita berbohong kerana untuk nak berdamaikan antara dua belah pihak A ataupun B, maka itu bukan bohong yang itu bukan bohong yang salah lah. Maksudnya itu bohong yang bertempat. Kerana apa? Dalam riwayat yang lain, dalam hadis Muslim, walam asma'uhu yarkhasu fi syai'in mimma yaqulu an-nas illa fi thalatha
ta'dil harb wal islah bainan nas wa hadithur rajul imrata'ahu wa hadithul mar'ah zaujaha. Okey, dalam riwayat yang lain dia ada 3 masa yang sebenarnya kita boleh bohong. Okey. Belum pernah aku dengar kalimat bohong yang diberi keringanan. Kita nak kena faham ini adalah rukhsah. Rukhsah maksudnya diberi keringanan. Okey, kalau dia selain daripada ni maksudnya dia beratlah. Okey, walam yurkhasu fi syai'in. Okey, yang itu diberi keringanan untuk diucapkan manusia selain daripada dalam 3 hal ni. Yang pertama apa? Ketika perang. Okey, jadi apabila kita sedang dalam keadaan berperang, kita nak kena ada taktik jugalah. Kita tak boleh jadi orang yang naif ataupun padahal kita tahu musuh nak serang kita, kita macam aku orang Islam, aku nak kena cakap yang benar. Aku nak kena jadi orang yang jujur. Maka aku bilanglah setiap plan yang orang musuh, pihak musuh ni nak tahu mengenai orang Islam. Tak, dia bukan macam itu. Kita pun nak kena pandailah. Maksudnya pertama, ketika berperang. Maka kalau kita berbohong dalam perang, maka dia ada keringanan dalam situ. Kita tak boleh nak kena jujur atas setiap tindakan dalam perang. Okey, yang kedua adalah dalam rangka mendamaikan antara sesama manusia. Okey, itu ada kena-mena dengan hadis sebelum ni yang kita kongsikan. Kalau berlakunya pertelingkahan, berlakunya kesalahfahaman antara dua belah pihak, maka kita menjadi orang tengah ataupun orang ketiga yang berbohong untuk nak dengan tujuan untuk nak memperbaiki keadaan. Nak kena faham. Untuk memperbaiki keadaan, maka dia dibenarkan. Yang kedua. Yang ketiga adalah dan suami berbohong kepada isterinya atau isteri berbohong pada suaminya untuk apa? Jika untuk kebaikan. Ini ada kena-mena dengan yang kedua tadilah. Kenapa? Yang kedua tadi kita nak bohong pasal apa? Untuk nak mendamaikan antara dua belah pihak. Sama juga untuk suami isteri. Kalaulah untuk kebaikan, maka dia dibenarkan untuk membohong. Tapi ingat, keringanan diberikan kalau kita menggunakan dengan pada tempatnya yang betul. Kita tak boleh suka-suka lah. Kita nak bohong antara antara pasangan kita je, kita main suka bohong je. Kerana apa? Ustaz cakap kita memang boleh bohong antara suami isteri. Tak, dia bukan macam itu. Dia ada penerangan dia dekat sini. Okey, apa yang dimaksudkan dengan berbohong tadi? Iaitu satu yang perlu diberi garis tebal, bukan termasuk bohong yang dibolehkan dalam hadis ni, iaitu berbohong untuk mengambil hak pasangannya atau lari dari tanggungjawab. Ini penting kita kena faham. Okey, iaitu pertama sekali hak pasangan kita nak kena jaga, tanggungjawab pasangan kita nak kena jaga. Selain daripada itu, kalau kita berbohong untuk nak mendamaikan keadaan, maka itu yang dimaksudkan dalam hadis ni. Demikian keterangan Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Siapa Imam Nawawi ni? Imam Nawawi ni adalah imam ulama muhaddithin, ulama tokoh hadis yang hebat. Dia syarahkan kitab Sahih Muslim ni. Okey, maka Al-Hafiz Ibn Hajar mengatakan, Al-Hafiz Ibn Hajar ni pun dia adalah tokoh ilmuwan hadis yang dahsyat juga. Dia mengatakan apa? Wattafaqu ala anna al-murad bil kadhib fi haqqil mar'ah war rajul innama huwa fi ma la yusqatu haqqan alaihi aw alaiha aw akhdhu ma laysa lahu aw laha. Okey, di mana Ibn Hajar Al-Asqalani dia mengatakan apa? Ulama sepakat bahawa yang dimaksudkan bohong antara suami isteri adalah bohong yang tidak menggugurkan kewajipan. Ini yang pertama. Atau mengambil sesuatu yang bukan haknya. Ini kedua. Okey, kerana apa? Seperti mana kita tahu, pertama sekali tanggungjawab tu kita nak kena jaga, nak kena tunaikan tanggungjawab, hak masing-masing. Setiap pasangan ada hak masing-masing. Itu pun kita nak kena laksanakan. Okey, kita tak boleh suka-suka tiba-tiba malam ni kita nak cabut daripada tanggungjawab kita rasa macam penat lah nak jaga anak-anak kat rumah ni. Aku nak bohong isteri aku yang I nak keluar pergi lepak kedai kopi lah. Tak. Dia padahal nak lepak kedai kopi kat luar. Tapi cakap, yang I ada kerja sikit nak buat kat kerja. Tiba-tiba dia keluar, bukan pergi kerja tapi pergi lepak kedai kopi. Tak. Itu maksudnya mengambil tu maksudnya melepaskan tanggungjawab. Itu bukan diajarkan.
Okey, ataupun sebaliknya lah. Okey, so yang dimasukkan dekat sini, kalaulah contohnya isteri kita masak terlalu masin ke apa kan. Jadi kalau kita jujur kita cakap, alamak yang you masak masin lah, tak sedap lah. Tiba-tiba akan menyakitkan hati pasangan, maka caranya untuk nak mengatakan dengan yang lebih elok lah. Contohnya kita cakap, yang masak sedap lah, mungkin lain kali boleh kurangkan garam ke apa kan. Wallahu alam, ada cara masing-masing. Tapi maksudnya bohong yang dibenarkan untuk nak mengelakkan pertelingkahan ataupun permusuhan yang boleh berlaku dalam, terutama sekali dalam ahli keluarga, dalam hidup berpasangan ni. Jadi insya-Allah ni 3 perkara ataupun 3 keadaan ni bohong yang dibenarkan syarak, insya-Allah. Okey, dalam hadis ni juga kita dapat faham antara perkara yang penting adalah untuk ada sikap tolong menolong dalam kebaikan. Di mana Allah mengatakan dalam surah Al-Maidah ayat kedua, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita tolong menolong antara satu sama lain dalam ketaatan ataupun kebaikan, wat taqwa. Taqwa ni adalah di bawah naungan takwa Allah lah. Maksudnya kita hubungan yang terbaik adalah apabila kita kita ada persaudaraan itu ataupun ukhuwah tu ataupun perjalinan pergaulan di bawah takwa Allah ataupun untuk mendapatkan keredaan Allah. Itu paling baik. Kawan-kawan yang tolong satu sama lain untuk nak untuk nak buat apa-apa jenis pertolongan lah. Contohnya let's say kawan kita yang susah perlukan bantuan kita semua bersatu, kita kumpul duit belikan dia untuk nak menyenangkan urusan dia dan sebagainya. Itu adalah ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Contohnya kita nampak, kita lihat ada kawan-kawan kita yang tak tahu solat, tak tahu baca Quran, tak tahu ngaji apa semua kan. Kita semua berpotong royong bersatu untuk nak tolong kawan kita. Contohnya kalau kita tak boleh ajar kawan kita, kita kumpul duit. Ni aku ada bayarkan ustaz ni, kau pergi belajar dengan ustaz ni. Itu ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ataupun apa-apa cara yang lain lah. Yang penting Allah mengatakan wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Okey. Maksudnya nak belajar ngaji tadi bukan dengan ustaz je lah. Maksudnya sesiapa yang boleh mengajar ngaji tu, maka kita tolong untuk nak mengajar kawan kita tadi. Allah mengatakan wala ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Maka Allah mengatakan kita tak mau bersatu untuk nak melakukan kejahatan. Kita tak mau kita bersatu bersatu, kita ada this brotherhood untuk apa? Untuk nak berompak. Kita ada this brotherhood untuk nak buat apa? Untuk nak menzalimi orang. Bukan. Itu bukan apa yang diajarkan oleh Islam. Okay, so setiap manusia tidak mampu melakukan semua perkara, oleh itu dia berhajat bantuan orang lain. Tu pasal tadi kita belajar wa aslihu baina akhawaikum. Ukhuwah ataupun persaudaraan ataupun friendship dalam Islam ni dia sebenarnya kuat tau. Nilai friendship dalam Islam ni sebenarnya kuat. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dia ada this companions. Tu kita every time bila belajar sirah aja kita akan belajar pasal ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, the companions ataupun sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok seperti Abu Bakar, seperti Umar, seperti yang lain sahabat-sahabat yang lain. Mereka semua adalah sahabat-sahabat yang rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka bersatu di bawah naungan takwa. Bertolong satu sama lain. Mereka ada jealousy ataupun envy antara satu sama lain. Mereka cemburu atas apa tahu? Bukan atas harta, tapi cemburu atas kebaikan satu sama lain. Masya Allah. Seperti Umar. Dia tahu Abu Bakar, dia punya cara kebaikan dia dah next level. Abu Bakar every morning dia akan pergi kepada rumah satu orang yang buta ni, dia akan sediakan makanan dan sebagainya. Lepas tu dia keluar, maka Umar dia dapat tahu atas perkara tersebut, maka dia cakap qad sabaqani Abu Bakar. Dia cakap Abu Bakar memang dalam kebaikan ni dia memang selalu dapat dapat melebihi dia. Maka dia ada rasa cemburu antara satu sama lain. Masya-Allah. This is under the shade of taqwa, masya-Allah. Okay, so antara cara untuk kita nak bersedekah juga adalah untuk kita nak mengucapkan perkataan-perkataan yang baik. Seperti mana kita katakan tadi, sedekah dia bukan berbentuk keuangan je, manakala dia berbentuk ucapan pun kita boleh
bersedekah. Hatta ibtisam fi wajhi akhika sadaqah. Sehingga kan kita bersenyuman dengan wajah yang ceria kepada saudara kita pun sedekah. Okay. Jadi antara cara untuk kita nak sedekahkan perkataan yang baik adalah dengan memberi salam. Jumpa saudara kita se-Islam yang lain, kita beri salam. Kerana apa? Antara tanda kiamat adalah apabila orang Islam bertemu Islam yang lain, dia dah tak ucapkan salam. Orang yang ucapkan salam pun dia akan tengok macam, who are you? Kenapa kau beri salam ke aku? Do I know you? No, benda-benda macam itu kan. Padahal ni adalah satu sunnah yang diajarkan kepada kita adalah untuk nak memberi dan menjawab salam kepada orang-orang Islam. Okey, menegakkan kebenaran. Okey, ini adalah sebenarnya antara jihad antara jihad adalah menegakkan kebenaran di depan raja yang zalim. Menegakkan kebenaran menggunakan perkataan kita di depan raja yang zalim tu sebenarnya jihad. Jihad tu apa? It's a struggle ataupun kita letak usaha untuk nak melakukannya. Okey. Tak kisahlah dengan siapa kan, kawan kita ke dengan sesiapa kan. Tapi yang penting kita nak kena tahu dia punya information tu memang tepat lah. Kita tahu information kita yang kita nak bawa tu tepat. Tapi banyak perkara yang dah diubah suai dan sebagainya kan. Maka kita takut lama-kelamaan kebiasaan yang diubah suai tu menjadi satu benda yang biasa. Maka kita nak kena menegakkan kebenaran untuk nak menyampaikan sebenarnya ni bukan. Yang benar ataupun yang sahih sebenarnya yang ini. Benda-benda macam gitu. Seperti mana kita dalam hari ni banyak perkara, banyak benda yang dah berlaku kan dalam kehidupan kita seharian ni, dari segi ideologi, dari segi percampuran, dari segi macam-macam lah. Banyak yang dah diubah suaikan sehingga jantina dan sebagainya. Maka kita nak kena up to date lah, nak kena tahu keadaan semasa juga insyaAllah. Yang ketiga, mengajak kebaikan dan mencegah keburukan. Okay? Yang ketiga ni, dia sebenarnya dengar macam senang kan. Tapi sebenarnya dia tak sesenang itulah. Kerana manusia ni, Allah ciptakan dia ada ego masing-masing. Dia kadang-kadang tak boleh kena tegur dan sebagainya kan. Jadi bila kita nak ajak kebaikan, contohnya paling senang sekali, tempat kerja kita, ada kawan-kawan yang tak pernah solat dan sebagainya. Kita nak ajak kepada kebaikan, dia ada cara-cara dia lah, ada hikmah dia. Bagaimana cara untuk kita nak mengajak ataupun nak ajak untuk solat. Okey, sehingga kan kita tak tegur ataupun tak menggunakan ucapan pun, dengan kita menggunakan tindakan kita pun tetap orang boleh ikut sebenarnya, ataupun boleh itu adalah cara untuk kita nak menegur juga. Kita tak payah cakap apa-apa pun. Tak payah cakap, tapi hari-hari kita tunjukkan kita solat. Bukan tunjukkanlah, maksudnya kita just tunaikan tanggungjawab kita sebagai seorang hamba Allah. Kita solat. Lama-kelamaan kalau kawan kita rasa, oh ni adalah orang akhlak yang baik, muamalah dia pun bagus, orang yang adil, orang yang solat lagi, maka wallahu a'lam, mungkin hati dia akan terbuka, dia dah mula bertanya. Itu adalah cara, itu adalah first good step untuk kita nak berdakwah lah. Bila dia nak tahu kan lebih pasal Islam, that's why kita share, kita kongsikan. Okay. Dan mencegah keburukan. Mencegah keburukan ni pun tak senang. Contohnya kawan kita yang gemar menipu, minum arak, ataupun suka apa orang kata, maaf kata skandal dengan perempuan lain dan sebagainya. Maka kalau kita nak menegur ni, dia tak senang. Padahal apa yang Islam ajar ni semua banyak yang fitrahnya suci kan. Sehingga kan Nabi mengatakan hatta fi bud'i ahadukum sadaqah, kita berintim dengan yang halal ataupun isteri kita tu pun sedekah. Maka dia ada cara-caranya lah. Maka kalau kita tak dapat menggunakan lidah, tak dapat gunakan tangan, paling-paling kita menggunakan hati lah. Maksudnya apa? Hati kita akan membenci atas perbuatannya, bukan orangnya, benci atas perbuatannya. Dan mudah-mudahan kita berdoakan dia akan ubah perangai dia, sikapnya, dan mudah-mudahan dia akan menjadi orang yang lebih baik daripada kita lah. Supaya mudah-mudahan satu hari nanti apabila dia diberikan hidayah, dia akan menjadi orang yang lebih baik, orang yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu harapan kita lah. Yang keempat adalah membela orang yang dizalimi.
Dalam apa-apa pun lah, apa-apa cases pun, cyberbullying ke sekarang banyak kan, budak-budak remaja yang mengalami cyberbullying cases, sexual assault, sexual harassment, ataupun kalau kita nak cakap pasal apa-apa bentuk kezaliman lah, Islam dia sangat against apa-apa bentuk kezaliman, lagi-lagi pada zaman Umar. Umar ni dia cakap aku diutuskan untuk menjadi, Umar ni dia karakter dia very 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 firm tau, kita kena faham. And of course he's knowledgeable. At the same time Nabi pernah berkata kan, kalaulah ada nabi yang datang selepas aku, maka dia adalah Umar. Ketegasan dia apabila menjadi khalifah, dia kata apa, aku diutuskan menjadi khalifah bukan untuk nak bersenang-senang dengan orang yang berharta ataupun orang yang berpangkat, tapi dia adalah untuk nak membela orang yang dizalimi. Masya-Allah. Okey, kalau kita tengok keadaan orang Islam, kalau pada hari ini lemah, mungkin dia adalah kerana apa? Ketua-ketuanya lah. Ketua-ketuanya yang dah apa, tidak memegang prinsip Islam yang sebenar dan sebagainya. Wallahu alam, ada banyak sebab. Tapi inilah kita just nak ingatkan sebagai individu apa yang kita boleh lakukan. Dalam Al-Quran sendiri mengajar kita, qu anfusakum wa ahlikum nar. Paling-paling pun kita cuba yang terdekat, iaitu ahli keluarga kita. Bagaimana kita nak jaga isteri kita, diri kita, anak-anak kita daripada api neraka. Mudah-mudahan kita dapat membawa ataupun mendorong mereka ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima adalah menasihati dan membimbing orang yang silap. Pasal sebelum ni kita ada belajar kan hadis yang di mana dalam hadis qudsi Allah mengatakan kullukum dhalun illa ma hadaitukum. Sebenarnya setiap daripada kamu, iaitu hamba-hamba Allah, iaitu kita lah, dalam kesesatan kecuali apabila Allah telah berikan kita hidayah. Dalam hadis yang lain di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man lam yashkurin nas, dalam hadis yang lain yang maksudnya kalaulah kita tak merahmati the creation ataupun ahlul ard, maka bagaimana ahlus sama ataupun makhluk-makhluk di langit nak merahmati kita. Okey, apa yang kita dapat faham daripada dua hadis ni, iaitu pertama sekali, apabila kita dah diberikan hidayah, kalau kita tak mengharapkan hidayah tu diberikan kepada kawan-kawan kita yang lain, bukankah itu erti kesombongan? Maka kalaulah Allah dah berikan kita hidayah, tapi kita merendahkan yang lain, itu bukan erti keimanan yang sebenar. Keimanan yang sebenar adalah apabila Allah dah berikan kita hidayah, kita nak kongsikan hidayah tu kepada yang lain. Khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang memberi manfaat kepada manusia yang lain. Okey, apa-apa jenis kebaikan kita nak boleh buat, kita buat. Seperti mana dalam hadis tadi, banyak cara untuk kita nak bersedekah. Okey, ada juga dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat menanyakan, Nabi, bagaimana kalau aku tak dapat begini. Akhir sekali Nabi kata, kalau engkau tak dapat sedekah sedemikian, apa yang kau boleh buat adalah untuk nak menjaga lisan kita dan perbuatan kita supaya tidak menganiaya orang. Itu paling-paling itu yang diajarkan oleh kita. Islam tak pernah mengajar kita untuk nak menganiaya, untuk nak menzalimi orang, tak. Apabila kita membenci satu perkara tu, kita membenci atas perbuatan, bukan atas individu tersebut. Jadi kalaulah kita melihat kawan kita masih ada banyak kekurangan, maka kita menasihati dengan cara yang baik dan dengan tujuan dan harapan kita dapat membimbing mereka yang telah melakukan kesilapan lah, seperti mana dulu kita dalam kesilapan. Yang paling penting sekali adalah kita dapat mulakan solat. Kerana apabila kita dapat solat, itulah di mana setiap hari kita minta Allah untuk memberikan kita hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang benar. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Bukanlah jalan yang engkau memarahi dan bukanlah jalan yang mereka telah sesat. Maghdub dengan dhal dekat sini, Allah dalam ada ulama menafsirkan yang dimarahi adalah orang-orang Yahudi, dan dhalin, orang yang sesat, adalah orang-orang Nasrani. Maka setiap hari kita doa, ya Allah, berikanlah kami hidayah supaya kita dapat
dirahmati, kita dapat mendapatkan keredaan Allah dalam dunia yang sementara ni. Okey. Jadi antara poin yang penting juga adalah setiap langkah menuju solat itu sedekah. Ingat lagi tak tadi Nabi mengatakan kullu sulama minan nas, setiap tubuh badan kita ataupun setiap sendi-sendi, setiap joints kita ni hari-hari kita perlukan sedekah. Okey, cuba bayangkan kalau sendi ataupun joints, nikmat kesihatan yang Allah tarik. Contohnya kita punya sakit pinggang ke, kita punya sakit lutut ke, kita punya sakit apa-apa pun lah. Allah tarik sikit, maka kita dapat menuju ke solat ke? Dah tak dapat kan? Jadi ini adalah antara keutamaan di mana Allah di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalau kita tak dapat melakukan ni, ada banyak cara untuk kita nak sedekah, pergi solat, menuju ke solat pun sedekah. Okey, ataupun yalah, maksudnya kalau kita nak faham konsep ibadah ni dia luas sebenarnya. Setiap perbuatan yang kita melakukan untuk nak mendapatkan keredaan Allah itu dah jadi ibadah. Sebenarnya kita beribadah solat jemaah dengan keluarga dan sebagainya di rumah, itu pun ibadah. Tapi antara sedekah ataupun ibadah yang lain adalah untuk kita nak mendampingi masjid juga, untuk beribadah, menuntut ilmu, beriktikaf, bersilaturahim, dan tanpa kita tanpa kita mengabaikan ahli keluarga kita juga. Maksudnya kita nak bersama. Kita sebagai ketua keluarga, kita bawa sekali ahli keluarga kita. Paling-paling pun kalau mereka tak dapat bersama kita, kita dapat adakan suasananya di rumah dan sebagainya. Masjid mesti dimakmurkan dengan aktiviti-aktiviti yang bermanfaat untuk masyarakat. Mungkin sekarang banyak masjid ditutup dan sebagainya, aktiviti banyak tak dilakukan. Tapi alhamdulillah Allah berikan kita cara yang lain di mana kita dapat bersamalah malam ni untuk nak ingatkan antara satu sama lain, untuk mengadakan majlis zikir tadi, iaitu kita mengingati bersama, mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya. Dia ada banyak cara yang lain. Okey, jadi antara sedekah juga adalah dengan kita membuang bahaya dari jalanan. Masya-Allah. Kita tengok betapa tingginya ajaran Islam. Di mana kita tak nak orang lain, bukan kita tak egoistik, kita tak fikir pasal diri kita je, kita fikir pasal orang lain. Kalau kita tak kena, ataupun sekarang orang Islam sampai macam ni tau, tak apa, kita kena tak apa, tak mau orang lain, macam gitu. Okey, di mana sampai kita nampak ada benda bahaya, kita angkat, kita pasal apa? Kita takut orang lain terpijak, itu pun sedekah, masya-Allah. Okey, ini menunjukkan keihsanan agama Islam yang inginkan kebaikan untuk semua manusia, sehingga apa yang menyakiti orang lain mesti dihindarkan. Ini dalam segi perbuatan. Tadi adalah dalam segi ucapan, kan? So banyak aspek yang di-cover oleh ajaran Islam. Bahkan sikap ini digolongkan dalam cabang iman. Cabang iman tu luas, kan? Jadi Nabi dalam hadis yang panjang tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, okey, antara cabang-cabang iman adalah serendahnya apabila kita dapat mengangkatkan duri di jalanan ataupun benda yang berbahaya, dan kita buang benda yang berbahaya tu, itu pun daripada iman. Masya-Allah. Okay, so alhamdulillah banyak sangat pengajaran yang kita dapat daripada hadis malam ni. Okay, antara kupasan poin yang penting adalah, pertama sekali, galakan berbuat baik pada setiap hari. Setiap hari kita kena renew kita punya intention. Apa matlamat kehidupan kita, apa tujuan kehidupan kita. Selagi mana Allah memberikan kita jiwa untuk bernafas, Allah masih kita peluang untuk berhidup, Allah masih berikan kita kenikmatan dari segi sendi kita, dari segi kesihatan kita, dari segi masa kita. Apakah kita lakukan dengan masa yang Allah berikan kita ni? So ada banyak cara untuk kita nak bersedekah sebenarnya. Mana dengan kita menolong orang, mana dengan kita menjaga diri kita supaya tak menganiaya orang, bagaimana kita melakukan kebaikan lah. Itu yang Islam ajar kita. Kita menjadi orang yang bermanfaat kepada orang-orang yang lain. Bukan sahaja kepada orang Islam, malakala orang yang bukan Islam pun kita dianjurkan untuk nak melakukan kebaikan kepada mereka. Mudah-mudahan apabila mereka nampak sikap orang Islam yang sedemikian, yang sebenarnya diajarkan oleh Islam, maka mereka akan tahu, oh sebenarnya media-media ni semua cakap bohong. Mana ada orang Islam macam gini, orang Islam semua baik-baik.
Banyak peranan yang kita boleh lakukan. Yang kedua, menghindari apa yang merosakkan masyarakat adalah tuntutan Islam. Banyak benda yang sebenarnya okeylah, dia depends lah penggunaan social media dan sebagainya yang hari ni kan. Banyak benda yang sebenarnya merosakkan image Islam, tapi dia kembali kepada sikap kita bagaimana kita menggunakannya. Kita tak mau fokus on social media je lah, kita fokus on umum lah. Bagaimana kita memainkan peranan sebagai orang Islam, itu penting. Okay, paling penting sekali yang diajarkan untuk menjadi bermanfaat, untuk beri manfaat kepada manusia, bukan untuk nak merosakkan manusia. Itu dia. Bukan untuk nak merosakkan manusia. Yang ketiga adalah tuntutan bersyukur ke atas manusia di atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah tadi yang diajarkan kepada kita oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap hari sebenarnya sendi-sendi kita perlukan sedekah. Cara dia bagaimana? Ada banyak cara yang tadi kita dah belajar kan. Kita mengucapkan kata-kata yang baik, kita menolong orang, membantu orang, sehingga kan kita angkat benda yang bahaya daripada jalanan, itu pun sedekah. Ini semua cara untuk kita nak sehingga kan kita menjaga lidah kita, perbuatan kita supaya tak menganiaya orang. Ini semua sebenarnya sedekah. Pada masa yang sama dia sedekah, dia berbentuk sedekah, kita dapat ganjaran, dan pada masa yang sama dia akan membuat kita, dia akan masuk dalam perwatakan kita, dia akan menunjukkan watak kita sebagai orang Islam adalah orang yang baik. Masya Allah, how beautiful is this. This is Islam. Sebenarnya Islam dia ada banyak sangat kemuliaan dalam ajarannya lah, Alhamdulillah. Jadi insyaAllah kita stop sampai situ dulu. Masa pun dah 8:45. Okay, jadi ada siapa ada soalan, kita boleh buka soalan, insyaAllah.